Alright, first of all, chapter 7, adding HTML form to a web page. Okay, as you already learned in Web Essential class, which is kita ada buat form. Okay, form tu is just a standard form, which is bila ada input and then ada beberapa criteria, which is mostly input from the user. We call is a form. We call that page is as a form. So how we can create the HTML form? We can add in the text field, which is the text box. Okay, and then we can look at the multi-line text area. Okay, and then hidden field, then dynamic selection list to a form, ada selection, and then kita ada buat date, radio button. Okay, you all kenal radio button dengan checkbox dah bezakan kan? Boleh beza tak radio button dengan checkbox? After we create the form, so then we need to know how to use at least, post ataupun get method ni. So normally kita akan guna post lah. It's quite similar, cuma ada perbezaan di situ, get dengan post. Alright, and then create a form that uploads file. Okay, ini just tambahan saja. Ni kita nampak lah. Alright, we look at the HTML form. Normally, okay, bila kita create form, kita akan include form action, which is kita akan inform that file. Contoh macam kita ada input file. Okay, kita ada satu input file which is user input username and password. So bila dia klik OK ataupun login, that action from that page to the login page. So dia akan pergi ke page login lah. After user click button login, itu action dia lah. So kita tak perlu go to the function, tapi kali ni kita go to next page, ataupun page yang kita set dekat sini lah. Alright, so we need to create this statement, form action equals to apa nama page yang kita nak pergi and apa method yang kita nak gunakan bila kita nak send data tersebut. Normally kita we use post method lah. We post all the information to the new page. Almost similar macam JavaScript, tapi yang ni PHP lah. Alright, form fields, submit button, everything semua duduk dalam ni. So at the first place kena bagi tahu dekat dalam HTML we need this. So that's why dia kata HTML form. Okay, so normally kita akan type ataupun select the information. Select information normally from the list box. Okay, date selection list ataupun selection list, ataupun include the date dan sebagainya. Check button, checkbox, okay, click radio button, everything dekat sini berlaku. And then submit, click button, and the process berlaku dekat sini lah. Itu dimasukkan dengan form punya proses. The form field can be text field, checkbox, benda-benda tu lah, radio button dan sebagainya lah. Alright, so types of form field ini kita panggil form fields lah. So bila saya okay, create checkbox, itu semua form fields. Create text field, create text area. Text area tu dia besar sikit untuk address lah normally. Okay, each form always has submit button. So kita akan gunakan submit button lah. Form action, mana dia nak pergi, input dia punya text box ke apa ke, form, jadi digunakan method get. Ini contoh je lah. Right, so add a text field. Ni kalau tak tahu juga tak tahulah. Okay, kita dah banyak kali buat. So we need to create a form. So of course kita akan buat this method lah. Okay, saya akan teruskan sambil mengajar ni, sambil buat coding. Okay, kita buat satu-satu dulu.
Alright, text field. Okay, kita akan buat date dan sebagainya lah kalau kita nak masukkan. Okay, sebelum tu saya tunjuk contoh dulu. Cuma saya tak sure which one yang saya nak tunjuk you. Contoh kalau kata okay, kita tunjuk burger lah. Okay, saya dah run Zam saya. Okay, make sure saya run. Okay, and then saya boleh masuk ke browser. Okay, masuk localhost, and then saya type saya punya form lah. Let's say saya kata burger.php. Okay, this is my form. Okay, let's say lah tajuk dia design your burger. Okay, kita ada ni, kita ada nama, phone number, email. Okay, selection list. Okay, ini level of dia punya cook, nak rare ke, medium ke, well done ke. Okay, sepatutnya untuk radio button hanya boleh pilih satu je lah. Okay, add on mustard. So ni kita boleh double click ataupun pilih yang mana kita nak ataupun tak nak. So ini text area. Text area ni dia besar sikit ikut pada size yang kita nak masukkan. Okay, saya hari tu ingatkan this class you all masuk coding competition tu. Saya berharap sangatlah any of you tanya saya atau minta assist ke apa, tapi none of you. So tak apa, next ataupun sebab you budak IT, so should be you kena communicate lah dengan saya banyak. Tak ada masalah, saya bukannya tak tolong pun. So please kalau you kata segan, I don't know what to say lah. Kalau semua benda you nak segan kan, saya rasa tak perlu segan kot untuk belajar. Alright, so kita akan buat this similar similar form. Ini contoh je so kita akan buka notepad. Okay, kita akan buka notepad. Okay, macam ni. Okay, burger ni. So kalau you tengok burger, cuma burger PHP file ni saya tak buat dia punya, saya cuma apa kata orang, design sahaja, tak ada function lagi. Cuma just design sahaja. Okay, so you boleh tengok. Okay, ini codes dia. So kalau you tengok, kita start dengan HTML, semua HTML sampai bawah. Kalau you tengok option value apa semua ni kan, okay, ni semua HTML sampai button submit. Tapi saya save as PHP. Sebab apa? Kalau tengok ke atas nanti kita kena masukkan method. Okay, contohnya form action go to mana, form action. Kat sini tak ada form action. Okay, tapi kita boleh buat this kind of display ataupun form based on chapter 7 lah. Okay, untuk text field, so mula-mula kita dah biasa buat, so kita terus buat HTML dulu. So kita nak create kita nak create, let's say lah, kita buat simple punya input information sahaja. Contoh macam personal information, name, email, address, macam tu lah, super simple dulu. And then maybe select apa-apa yang patut. So kita terus masuk body, tak perlu buat title, head. Okay, so saya boleh ni je. Alright, so since kita nampak ni, first kat sini actually sebenarnya kita HTML. Okay, HTML form so memang tu fully HTML. Okay, can I continue? Boleh saya teruskan saya tanya, boleh tolong respon tak? Boleh, sir. Okay, thanks. So kita nak buat contohlah, kita masukkan title dulu lah. Let's say kita buat H2 personal details, personal information lah.
Okay, so kita buat H2. Saya tulis kat sini lah, student. Okay, ni tajuk dia. So if you apa kata orang, kalau kata untuk H2, bila kita close the H2, kita tak perlu BR lah, dia memang automatically set ni sebagai heading lah. So kita boleh tulis your how to say, your title. Okay, first kita nak dia masukkan name. Okay, so name kita buat macam ni. Okay, input type. Okay, so kita akan masukkan input type text. Okay, then ID sama dengan, let's say lah, kita tulis as name, student name. Okay, jangan lupa the quotes. Okay, kalau tengok kat sini dia buat macam ni. Di pun boleh jugalah. Alright, so kita tutup dia macam ni. Okay, let's say kita letak lagi satu student ID. Contohlah. Okay, input type. Okay, text ID sama dengan as ID lah. Kita letak macam tu. Tutup. Okay, next. Ini text field. Alright, text field dia akan jadi macam ni lah. Okay, as usual lah, kosong. Okay, now kita letak multi-line area, atau text area lah nama dia. So untuk text area kita perlukan macam ni je. Okay, let's say kita nak tulis address. So let's say lah kita kata home address. Okay, input type, sorry, dia tak bukan input type, nama dia text area. Okay, kita bagi nama dia, let's say address. Okay, calls sama dengan yang dekat sini. Kalau untuk apa, text area, you boleh letak how to say, size. Macam ni dia letak column kan. Kalau saya prefer macam ni je, size. Okay, kalau size sama dengan, let's say saya letak size sama dengan 100. And then row sama dengan, let's say lah saya letak row, let's say 6 lah. Okay, so dia punya size lebar dia tu 100 daripada atas sampai bawah, tapi row dia tu hanya ada 6 sahaja. So dia tak panjang sangat, dia tak ke bawah sangat. Okay, that's it. Contoh macam tu lah. Okay, so ini untuk text area. So nak tengok dia jadi macam mana, kalau macam ni kita apa kata orang, tak letak BR, dia akan bersambung semua. So better kita letak BR dekat sini, in between, which is for new line lah. Okay, student information, name, BR, student ID. Okay, sini pun saya letak BR. Okay, saya akan save as PHP file. Saya akan save as PHP, masuk dalam XAMPP hotdocs. Okay, saya tukar all file. So yang ni let's say lah student info.php. Okay, so saya dah save. So means saya boleh run student info.php untuk tengok dia punya display. So should be macam ni lah. Okay, tak berapa elok lagi, tak apa, kita lagi kita adjust. So name, student ID, address. Okay, so kalau dia tengok macam ni pun dia ada macam ni. So maybe ni saya boleh turunkan ke bawah lah kalau nak prefer macam ni kan. Okay, kalau nak turun bawah macam tu kena BR lah. Okay, just kita BR. Contoh dekat sini, name, kita BR kan dia, BR. Okay,
Jadi macam ni lah, maybe elok sikit, maybe. Okay, so it will look more proper lah. Alright, then kita tengok after text area. Itu text area So kalau tengok kat sini, kita kena tutup text area bila kita create text area tu. So kat sini kita tutup text area lah. Kita tutup text area / text area. Okay. So dia akan jadi macam ni. So kalau you tengok okay, sekarang ni kita declare text area di sini. Alright, form action dia pergi index. So nama dia txr address column row. Okay. Input time submit. So dekat belah kanan ni adalah the index.php. So PHP dia open, and then text testing list area ini untuk dia input je lah. Text area name echo text. Ini dia just this is text area. So tak faham. Cuma bila kita nak send tu form text yang ni store value dia tunjuk store value je lah. Okay, PHP echo text. Action the index. Okay, tak apa. Okay, yang ni cuma untuk hidden. Okay, input tag hidden, name hidden ID value. Okay, you can add a hidden field to a form to pass information to the processing program. Mungkin ada benda yang you tak nak display dekat user tapi ada hidden field. So the field is not displayed on the web page and the information is not provided by the user. So the field is programmed to the form and passed when the form is passed to the other page lah. So the general framework for hidden field is this one. So itu kalau perlu kalau perlu ada let's say the input data dan kita nak display dia punya field yang hidden tu, user tak akan nampak tapi kita yang maybe nak dia ada kat situ. Kita tak perlu buat sebab tak nampak. Okay, yang ni selection list. Okay, so selection list ni maybe kita boleh create untuk untuk program ke apa. So kita kena create dulu select name. Okay, name ni let's say program, then option value dia kita kena tulis macam ni lah. Okay, how to write the selection list. Okay, actually benda tu kita nak belajar lah. Okay, untuk selection list, so you just masukkan title dia dulu. Kita buat let's say program. Okay, so untuk program macam you tengok belah kiri ni dalam notes kita kena buat select name sama dengan maybe kita letak program. Okay, kita tutup. Lepas kat bawah tu baru kita masukkan option value. Okay, kita tengok value, you mesti tahu dia punya value. Value ni akan kita gunakan untuk codes. So value akan masuk dalam code PHP, dalam coding lah. So kalau katalah let's say DIT. Okay, so tu value dia. Kita tutup. Yang this one ni untuk display kepada user. Diploma Information Technology. Okay, ini yang untuk kita display dekat user. Ada display lagi, kita bagi pilihan. Okay, contoh option value. Let's say kita diploma multimedia application. Contohlah. Okay, kita letak value dia ni. So kat sini kita display, kita tulis penuh lah diploma multimedia application. Okay, last lah kita buat last sekali. Okay, option value kita buat DEB lah, diploma e-business Okay, diploma e-business. Okay, so bila kita dah buat option value tu,
So select ni kita kena close sebab kita dah open, so kita kena close select lah. Okay, save. So kita tengok dekat this one, display, adalah. Okay, kenapa dia dekat sini? Kita tak BR tadi, so this one kena BR lah. Okay. So baru dia duduk bawah, save. Sini pun kita BR. So dia akan jadi macam ni lah. Okay, hari ni saya nak tunjuk display ni saja. Kalau sempat baru kita go for the codes. Tapi saya tak tunjuk semua jugalah. Kita tengok. Okay, so ini bila kita submit, dia pergi post fruits. Nampak? Okay, nama dia ikut fruits. So bila dia send fruits dekat display nanti, so kalau dia pilih orange, dia akan display orange lah. Okay, dia post fruits macam tu. Okay, date selection, untuk date yang ni dia just ada satu set untuk date sebab kena buat array ke apa semua. Tapi normally kita just gunakan contoh, katalah dekat sini program, dan kita masukkan BR dulu. Let's say lah date of birth. Okay, and then input type sama dengan date, ID sama dengan let's say lah DOB. Okay, to save. Refresh. Okay, so dah ada dah yang ni. Masukkan date sahaja. So kita boleh pilih tahun kat sini, tahun berapa sampai ke atas. So easier lah, easy. Okay, USA tahun 2021, lahir bulan Jun. Okay, so dah boleh input. Okay, next. So you still can use this as as a date selection. Tapi selection ni kita kena buat selection list dululah. Selection list untuk month, day dengan year. So kena buat array pula. So kita skip this part. Kita terus tulis date. And then radio buttons. So macam burger tadi. Okay, macam burger tadi. Part ni ada radio button dengan checkbox tinggal. So kita nak buat, let's say radio button, kita buat gender. Okay, kita buat gender. So lebih kurang sama macam selection type, tapi yang ni dia direct sahaja. Terus bagi nama radio tu apa, one time, terus letak value sekali. Okay, this one. Okay, nampak? So untuk radio, this kita ada two parts. Okay, so ni pun kita BR. Okay, let's say lah gender. Okay, kita BR. So kita tulis input type equals to radio, and then name kita just macam saya kejap dulu name ke ID ke, jadi semua letak ID, kita letak ID lah. Jadi select ID sama dengan program ID sama dengan let's say gender, and then value. So tengok sini value, apa value dia? Value name. So kita letak value let's say male,
tutup. Okay, then apa yang kita nak display dekat luar, kita tulis kat luar sahaja. So since kita ada dua, so kita buat dua je lah. Okay, untuk radio button tak perlu BR tak perlu BR. So yang ni value untuk female. Okay, saya letak female. Okay, kita save dan kita tengok dekat browser. So macam ni lah kita buat satu-satu. Okay, kita ada gender male ataupun female. Okay, last one. Kita nak buat text box. Okay, text box. Text box lebih kurang macam radio button. Kita ada input type, kita cuma bagi tahu HTML, kita buat text box. Okay, name dia and then value dia. Okay, untuk text box kita display dia macam ni. Okay, kita tadi dah buat semester, kita buat semester yang sesuai untuk ni text box. Apa yang sesuai? Boleh bagi saya idea tak untuk student registration ni, untuk text box? You tengok yang ni. Okay, kita dah guna radio button apa semua. Untuk text box, apa yang sesuai, maklumat yang sesuai untuk text box? Sila bagi cadangan. You all sebenarnya ada ke tak ada ni? Ada sir. Tengah fikir sir. Fikir dulu. Tak apalah, saya sebenarnya ada je. Saya saja je nak perhatian korang. Sekali lagi apa sir? Ya? Tadi saya kata apa tadi? Tak, tadi kan kita gunakan gender ni untuk radio button. So kalau untuk text box, kalau macam ni kan saya letak add-on text box. Tapi kalau untuk yang untuk student details ni, apa yang sesuai, maklumat sesuai untuk kita gunakan text box. So bila user student nak isi tu, dia just tanda je. Saya ada dah, cuma saya saja nak korang fikir sekali apa yang sesuai kalau nak gunakan checkbox. Okay, tak apa, kita buat macam ni je lah. Betul lah, tak ada? Ada ke tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada sir. Ada, korang macam nak fikir nak buat konten YouTube je. Susah betul. Okay, kita buat kita buat kelas method. Kelas method tu apa? Okay, kita tambah je lah. Kita buat input type. Okay, kita tulis je text box. Apa yang kelas method tu? Kita tengok ID sama dengan okay, saya confuse sikit. Okay, name. Setiap satu text box tu adalah satu name. Okay, contoh saya kat sini saya cuba buat guna name lah. Okay, name sama dengan face to face. Okay, face to face. Kita tutup. And then kita akan tulis kat sini face to face. Okay, lagi satu kita akan buat apa? Check box name dengan online.
Okay, online class, jadi face to face class. Okay, saya copy yang ni, saya malah nak type semua, so kita tulis hybrid. Hybrid tu dua-dua lah. Okay, hybrid class. Okay, settle. Okay, so kita save. Okay, kita refresh. So kat sini lah. Ni saya tak BR tadi, so dekat bawah. So kita tambah BR kat sini. Save. Okay, class method. So yang ketujuh, choose post and get method for a form. Okay, kita dah habis, so kita cuma tambah submit sahaja, which is input type. Okay, kita akan gunakan submit button, so kita akan just gunakan submit. Okay, name sama dengan submit, value pun submit juga. Submit information, saya jadi panjang sikit lah. Save. Saya nak BR-kan dia kat sini. Save. Refresh. So ada submit button. Alright, so bila kita dah settle semua ni, saya besarkan sikit. Okay, so kita dah ada text box, kita ada text area. So kalau rasa macam ni tak cantik sangat, saya tukar, saya jadikan dia ni cool 100. Save. Sama juga. Kalau macam ni saya buat macam mana? Size row. It's okay. Saya rasa ada kesilapan. Dia keluar juga text area, tapi saya rasa saya tersilap. Ni yang lain. Rows, calls. Kita try buat. Save. Refresh. Ni mana betul? Column dengan row. So 100 tu tak logik lah kan. So kita buat 5. Kita buat 20. 30. Save. Refresh. So 30 ni reasonable. Okay. So boleh type kat sini. Ada 6 row. 3, 4, 5, 6. Okay. Alright. Sekarang kita tak masukkan lagi action form tu. So sebetulnya bila kita nak buat dekat sini, kita akan letak form action sama dengan, okay, let's say lah save.php. Maksudnya semua data save info lah. Tulis save info.php. Method sama dengan post. Okay, dan kita kena close form dekat bawah ni. Okay, baru kita ada next step. Maksudnya next step tu kita buat next page lah. Okay, kita accept semua value dari daripada student info tu bawa ke saveinfo.php. Okay, saya nak tunjuk contoh macam tadi kan, burger dia punya form. Okay, konsep post tu macam ni, input year.php. Okay, kat sini adalah input year.
nama file dia input year. So let's say you lahir tahun 2000, sekarang 2022 contoh. So you tengok ini input year. Bila saya submit, dia pergi ke age.php. You born in year 2000, your current age is 22. Nampak simple, tapi sebenarnya dia menggunakan konsep post method. So kita tengok so simple je. Dia accept the value daripada page sebelah, which is kita dah send tu. So maknanya kita kena create all the variable yang accept nilai dari sebelah, dan kita display je balik. Kita ada calculate lah kat sini kan. So kalau you tengok kat situ tadi, so bila kita apa kata orang send the value daripada page sebelah, kita akan terima dekat page age ni. So kita kena ambil born current yang kita declare dekat sebelah tadi, dan kita akan gunakan this dalam variable dalam page tersebut untuk ambil atau hold the value dari page sebelah. Kena berlainan lah, tak boleh sama Kalau you declare sini sama, dia accept sama, normally akan ada conflict ataupun akan ada error lah. Dia tak tunjuk error as a error syntax, tapi dia punya value tu maybe dia tak boleh nak display. Okay, this very simple. Maksudnya tadi dekat page input tadi saya dah declare born dengan current. Okay, kita tengok juga, tengok input year. Okay, tengok input year. Okay, jadi tadi kita letak form action method post, input type text, name sama dengan born. Okay, saya semua guna name name ke ID ke, tapi sepatutnya guna name. Kalau guna ID saya takut tak boleh, tapi saya declare je ID. So kalau tadi saya rasa kita kena guna name je lah semua. ID ni kalau untuk JavaScript boleh lah. Sorry kita tukar yang ID ni jadi name semua. Saya dah confuse lah. Okay, name. Okay, name. Ada yang saya guna name. Okay, ni pun name. Should be name dia adalah male, yang ni name dia adalah female. Okay, name face to face. Okay, semua name Alright, so kita save. Now kita nak buat untuk save info.php. Kita cuba buat dulu So same goes like this. Input type, submit, settle. Okay, dia pergi ke age. So pada tadi banyak lah saya buka. Okay, so kat sini kita just buat PHP sahaja. Ataupun kalau you still nak gunakan HTML punya codes, you boleh masuk ke HTML. Tapi normally saya akan masuk ke HTML sebab senang saya nak codeskan nanti. Okay, kita just masukkan body saja. Okay, and then kita tutup body, kita tutup HTML. Okay, kat sini kita boleh start buat PHP. Okay, open PHP, tutup PHP. Okay, kita ada berapa tadi? Kalau tengok kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benda So kita boleh create 7 variable lah. First is kita letakkan as name contohnya, ataupun dia adalah penuh st name. Okay, and then kita letak st id. Kenapa saya guna st? Sebab saya tak nak sama dengan tersama dengan ni lah.
st address, and then kita letakkan st program. Tahu tak apa yang saya tengah buat sekarang ni? Saya declare sahaja variable ikut input yang ada dekat sini lah. So kita ada stdob, dan kita ada st gender dan kita ada st class. Contohlah saya buat macam tu. Okay, kalau kita nak bawa masuk nama dalam page save info ni, kita kena tengok kat sini lah. So nama dia as name kan, kita copy, then kita akan tulis $_ okay, box. Biasa saya guna single punya quotes and then semicolon. So ni as name lah. So kalau kat sini untuk yang kedua ID, SID ni, so saya akan paste ID kat sini. So saya akan ambil yang ni, saya tulis lah senang supaya nampak. Okay, so kita akan buat $_ post box, okay, single quotes, okay, tutup box, tutup box, semicolon. Apa ni? Okay, same goes to the others. So kita akan copy je yang ni dulu. Okay, kita buat untuk yang lain-lain. Nanti kita just follow dia punya nama. Okay, then address. So address kita akan ambil nama dia, address kat sini, dan kita masukkan dekat sini. Alamak. Terus ni. Ni address, kita masukkan address. Program, okay, select name. Cuma biasa option value ni saya selalu ada masalah nak display, tapi tak apa, kita cuba je. Program, okay, program dob, nama dia input tag, name dob, okay, gender, radio ni saya skip dulu sebab saya tak nak dia punya ni, sebab sini kena masukkan male female ni. Kalau dia tak keluar, dia tak pilih, so tu masalah. Name, methods, untuk dua ni method ni saya skip dulu. So kita buang ini dulu. Okay. So kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. So let's say hopefully kalau ni kita boleh ni lah, display sajalah. So bila dah macam ni, kita dah boleh echo terus. So maksudnya kita echo contoh student name. Okay, kita just terus masukkan $_ st name, contohlah. Okay, and then kita tutup. Semicolon. Okay, kita try dulu yang ni. Save info.php. So make sure kita sama nama save info.php. Okay, kita dah buat. So kita isi nama, nama saya tak terus down. So saya pilih Diploma Information Technology, saya pilih je date hari ni, male,
face to face, submit. Bila saya klik submit, dia tak pergi, dia tak boleh display. Kenapa? Sepatutnya should be okay lah. Kita dah ada save info.php, cuma kita kena tengok apa yang error dekat sini lah. So saya target kalau untuk form, saya akan buat form dulu. Normally saya akan buat dia punya link tu ataupun information display semua tu next class. Okay, so saya kena tengok balik lah apa yang error. Kalau nak tengok waktu kelas ni nanti takut ambil masa pula kan. Okay, basically you tengok yang ni dulu lah. So saya just tambah sahaja yang ni untuk save info ni. So kita dah boleh pergi dekat sini. Kalau error, normally dia akan error dekat sini, dekat save info. Tapi dia dekat student info ni yang dia error sebab dia tak boleh pergi ke ni. Okay, kita tengok pass info, save info line 10. Maknanya dekat save info ni pula. Okay, so okay, sekejap. stname. Okay, kita cuba. Cuba. Just masukkan satu je. Submit. Okay, nampak. Boleh display so macam ni, undefined ni, line 7 ni abaikan je sebab kita tak input. So maknanya kita boleh input. Okay, let's say kita try kita pilih submit. Kenapa tak boleh? Sebab kita tak buat lagi lah kan. Okay, kita echo. Kalau untuk PHP kita kena gunakan kod semacam ni untuk BR dia, untuk next. So macam ni, student ID kita gunakan ni lah, stid ni kat sini. Okay, kita teruskan. Okay, alang-alang saya dah boleh ni. And then kita BR kat sini, address. Okay, kita echo lagi 2, which is program. Okay, st program ni dengan st date of birth. Should be boleh lah, student dob dengan student program. So most probably kita boleh display semua yang kita masukkan ni. Kita cuba. Okay, jadi saya submit. Sebenarnya dah saya ni student. Okay, nampak student program dia tak keluar. So maybe kena tengok sebab apa. st program. So patutnya kena letak sini lah, echo br sini. Dia keluar macam ni lah. So student program tu saya kena tengok balik apa. So macam tu lah, normal lah. Okay, sebab kita guna a few types of input. So bila kita select je program ni, memang user select, tapi value dia di IT, DFA, DEB tu kita kena value dia tu dia nak keluar macam mana. So walaupun ada guna selection list, tapi bila kita nak bawa value tu, dia akan ambil value yang mana.
So kalau ni kita boleh refer notes lah nanti. So ni saya just nak tunjuk macam mana kita boleh hantar. Okay, sepatutnya macam ni lah. Apa, how to say, dia sebenarnya kena ada data array yang saya kena buat untuk this type of input. Tu beza dia. Dia bukannya terus boleh ambil dan display So sama juga macam ni. Sepatutnya kalau dia select fruits tu, dia keluar ikut fruits lah. Tapi saya tak tahu kenapa value dengan ni dia tak keluar. Kalau kata kita cuba untuk radio button, sepatutnya dia akan accept untuk radio button. Simple je. So kita try last sekali buat untuk gender. Okay, st gender. Okay, kat sini kita buat gender. Radio. Okay, kita tengok radio. Kita masukkan gender kat sini. Save. Okay, last sebelum saya tamatkan kelas. Okay, saya pilih main. Tak display, sorry. So student gender, masukkan st gender. Okay, hopefully jadi. Okay, gender tak keluar juga. So nanti saya akan go through lah yang lain. So should be yang boleh display ni, so you get to know lah itu cara dia. Alright, so that's the concept. Tapi yang ni terlalu banyak saya nak tunjuk dalam satu kelas. Saya tunjuk simple je macam ni lah tadi sepatutnya. Tapi ni terlalu simple. You masukkan ni, then submit, so dia terus keluar. This one boleh buat untuk untuk assignment lah, nanti saya akan bagi. Alright, so ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Ada sir. So far boleh ke? Boleh. Boleh, Okay. faham. So itu konsep methods yang kita post, konsep post yang kita post value tu. So, you boleh baca dan tengok perbezaan get method. Saya tak nak go through get dengan post sekali. Alright, yang ni dah tambahan untuk upload file. So that's all untuk chapter 7. Hopefully next week kita akan go to for face to face class. So ini senang lah untuk kita check ataupun display ataupun get the result dekat dalam lab nanti. Alright, so thank you so much. That's all for today. Thank you. Bye bye. Thank you.